Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Kali ni saya nak kongsikan bagaimana nak membuat rendang daging. Style saya ya. So kita tengok bahan-bahannya. Saya guna lebih kurang dalam 2 genggam lada cili sebab saya suka rendang yang menggunakan lada cili. Kalau perempuan suka menggunakan lada kering yang blender, boleh. Tak masalah, masing-masing punya cita rasa. Saya gunakan lebih kurang dalam 6 biji bawang besar. Saya gunakan 5 batang serai yang saya mayang halus. 2 inci setengah halia. 2 inci setengah kunyit hidup. Dan 2 inci lengkuas. Serta lebih kurang segenggam bawang putih yang sederhana besar. Bahan-bahan ini kita akan blender halus. Dan yang ini pula saya gunakan lebih kurang dalam 4 sudu besar ketumbar, 3 sudu besar jintan manis, 4 biji buah keras. Saya gunakan beberapa ketul gula Melaka. Yang ni kalau kurang manis, perempuan boleh tambahkan gula pasir atau gula Melaka lagi, tak masalah. Beberapa keping asam keping, 2 batang serai yang saya akan titik, 3 helai daun salam dan 4 helai daun limau perut serta beberapa helai daun kunyit. So bahan-bahan ini saya akan sangraikan dulu dan saya akan ulek kasar. Ya. 1 mangkuk serbuk kari, 1 mangkuk kerisik dan 1 mangkuk santan. Nanti kita tengok cara dia macam mana. Kita sangraikan jintan manis bersama ketumbar tadi dan juga buah keras. Kemudian kita hancurkan menggunakan uleg ini. Apabila panas-panas, dia senang sikit hancur. Biasa saya beli banyak, saya sangraikan banyak-banyak dan saya akan blenderkan separuh kasar. Okey, kita dah nak menumis. Saya masukkan rempah 4 sekawan ke dalam minyak yang saya dah panaskan terlebih dahulu. So untuk hari ini saya akan masak 4 kilo daging yang saya dah rebus di dalam noksa separuh masak selama lebih kurang 10 minit dan saya sudah potong-potongkan dia. Okey, selepas tu kita masukkan 3 batang serai yang saya titikkan tadi ke dalam minyak tadi. Apabila agak layu, kita masukkan bahan-bahan yang saya dah blender tadi ya. Kita masukkan dan kita kacau rata sehingga layu dan pecah minyak. Okey, kita masukkan sedikit-sedikit. Kemudian kita tumis sehingga dia tua, kata orang dulu-dululah. Sehingga tua dan pecah minyak sebelum kita masukkan bahan-bahan lain seperti rempah dan lain-lain. Okey, sepertinya kita punya bahan pun dah agak garing. So kita masukkan kita punya dedaunan, daun salam dan daun limau perut. Kita kacau rata lagi. Bagikan layu dedaunan tu sebelum kita masukkan bahan-bahan lain. Okey, kemudian kita masukkan kita punya jintan manis dan ketumbar yang kita dah ulek tadi ya, yang separuh halus. Jangan terlalu halus dan jangan terlalu kasar. Okey, kita kacau rata biar sebati dengan bahan. Masa ni kita kena kacau sebab kita tak nak dia hangus ya. Kemudian kita masukkan gula Melaka, garam, sebut perasa jika suka ya. Kita kacau rata lagi. Jangan sampai hangus. Macam saya cakap tadi, saya dah rebus saya punya daging yang 4 kilo tu menggunakan noksa. Saya rebus selama lebih kurang 10 minit. Kemudian saya potong-potong. 10 minit tu dia macam separuh masak lah. Sebab kalau perempuan nak campurkan dengan bahan sekali masa menumis daging, tak masalah. Ikut suka kita. Kemudian saya masukkan serbuk kari. Kalau perempuan nak gunakan serbuk rendang yang pakai kilo tu pun boleh. Ikut selera masing-masing kan. Kita kacau rata. So masa ni kita jangan berhenti mengacau kerana kita dah letakkan serbuk kari kita. Sebab kita tak nak dia hangus. Apabila dia agak kering, kita tambahkan air. Kita letak air di dalam blender yang kita blender bahan tadi dan kita masukkan kat dalam bahan tumisan kita tadi. Kacau rata. Jangan tinggalkan masa ni
Okey, nampaknya pun dah tua kita punya tumisan tu. So, saya masukkanlah daging yang saya dah potong-potong tadi. Kemudian saya kacau rata. Okey, saya tak nak bawah dia nanti hangus. Okey, saya terus mengacau. Bagikan semua daging kena pada kita punya bahan-bahan yang tumisan kita tadi. Kita salutkan semua daging tu. Okey, kita kacaukan dia. Okey, kemudian saya akan letakkan santan pekat masa ni. Hari ni saya gunakan santan pure, santan kelapa. Sebab suami saya pergi pasar tadi, kebetulan. Jadi saya kirimlah. Kalau tidak gunakan santan kotak pun tak masalah. Boleh ikut apa yang ada dan ikut selera puan-puan di rumah ya. So itu terserah pada kita ya. Okey, masa ni jangan berhenti mengacau. Okey, terus kacau. Biarkan daging itu bersalut dengan rempah-rempah tumisan kita tadi. Dan biar dia mesra, kata orang dulu-dulu. Kata orang tua-tua kita, biar mesra dengan kita punya rempah ratus kita tadi. Okey, nampaknya kita punya rendang pun dah berminyak, dah cukup tua. So, saya letakkan kita punya kerisik tadi Kita letakkan kerisik. So masa ni kita kena kacau dia betul-betul. Kita tak nakkan dia nanti berkerak macam saya cakap tadi. So proses masa masukkan ini, kita kacau dia sampai bawah. Kemudian saya masukkan sekali saya punya daun kunyit. Yang nak letak daun kunyit berapa banyak ikut suka Saya letak lebih kurang dalam 4 hingga 5 helai. Okey, saya kacaukan rata. Okey. So bila dah macam kita dah letak kerisik ni, kita tunggu sampai dia kering sedikit lagi Bila dia dah agak kering tu, siaplah kita punya rendang. So kita tunggu sekejap lagi Wah, kita dah semakin hampir dengan garisan penamat ni. Akhirnya kita punya rendang pun dah siap. Aduh, hai. Tak boleh tahan tengok. Nak tunggu buka puasa ni. Nampak menyelerakan. Aduh, hai. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Sedap sangat ni untuk dimakan dengan lontong ke, nasi empit ke, lemang ke, ketupat ke. Tengok tu. Wah, memang menyelerakan. Okey. Sampai jumpa lagi pada episod-episod yang datang dengan resipi-resipi yang lebih menarik. Bye. Dan jangan lupa perempuan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan. So, rendang pun dah siap. So, saya nak cedok masukkan dalam bekas. So, buat anak-anak misali ataupun menantu misali, bolehlah buatkan mak ataupun mak mentua yang duduk berdekatan dengan rumah. Nak balik kampung tak boleh kan? So, sampai berjumpa lagi. Selamat mencuba dan selamat berbuka.